Assalamualaikum dan selamat petang kepada tenaga pengajar dan rakan-rakan saya sekalian. Kami dari kumpulan di Kota Baru, dianggotai saya Muhammad Fahmi bin Omar, kawan saya itu Muhammad Razmi bin Hamzah, Nik Riza serta Ikmahuddin. Kami dalam subjek ini kami memilih gangguan seksual dalam cyber, iaitu gangguan seksual dalam cyber mempunyai pelbagai jenis serta bentuk gangguan seksual. Di dalam subjek kami ini kami memilih subjek ini, di antaranya bentuk-bentuk gangguan seksual terdiri daripada fizikal, lisan, bahasa isyarat, visual, psikologi, selain itu terdiri daripada dalam talian, iaitu dalam media massa. Sebagai contoh bentuk gangguan seksual dalam bentuk lisan, dengan memperdayakan seseorang itu dengan komen berunsur lucah, melakukan dalam bahasa isyarat, sebagai contoh merenung mangsa dengan pandangan yang, dan melakukan berisyarat yang boleh perkara itu berunsur lucah. Visual juga menunjukkan gambar serta lukisan teks yang berunsur lucah. Selain pada itu juga dalam talian juga sebagai contoh memuat naik kandungan digital seperti video atau gambar daripada platform berbagai niat mengancam dan mengugut mangsa. Faktor ancaman cyber juga terdiri daripada bentuk, iaitu dari segi jantina, jaringan internet, kuasa dan persekitaran. Sebagai contoh dalam jantina, ketaksamaan antara lelaki dan wanita, kaum wanita lebih cenderung menjadi mangsa gangguan seksual. Pembinaan struktur sosial yang masih dipengaruhi sistem patriarki. Dari segi jaringan internet, internet diakses tanpa batas dan had, berpotensi tinggi terdedah dengan video dan gambar berunsur lucah, mempengaruhi diri untuk melakukan ke orang lain demi untuk memuaskan nafsu seksual. Dari segi persekitaran juga, mempunyai persekitaran keluarga yang kurang sihat. Golongan remaja yang lahir dari golongan yang kurang sihat lebih cenderung terdedah dengan aktiviti ini. Kurangnya perhatian kedua ibu bapa serta agama. Dari segi kuasa, seseorang individu yang berpangkat tinggi dengan menyalahgunakan kuasa mereka untuk memperalat orang bantu bawahan mereka, mengugut mangsa untuk menuruti arahan mereka agar memuaskan nafsu seksual mereka, serta memberi ganjaran atau hadiah sebagai balasan. Seterusnya saya serahkan video pembentangan ini kepada kawan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal dan Nik Daud akan meneruskan pembentangan saya yang membawa tajuk Peranan Akta Keselamatan Cyber. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ditubuhkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertujuan untuk mengawal selia baharu di dalam industri yang melibatkan industri
melibatkan komunikasi dan multimedia. Ia juga untuk memastikan rakyat tidak menyalahgunakan kemudahan internet yang diberikan atau disediakan oleh kerajaan. Dan seterusnya, dia juga berperanan untuk melarang rakyat berkongsi atau memuat naik video, gambar, teks yang berunsur lucah dan jelek dengan tujuan untuk mengancam dan mengugut individu lain. Ia juga dapat mengawal hak rakyat dan kebebasan yang diberikan kepada mereka agar ia seiringan dengan kepentingan keselamatan negara. Selain itu juga peranan SKMM juga dapat memberikan cadangan dan nasihat kepada menteri tentang dasar kebangsaan di dalam aktiviti yang melibatkan komunikasi dan multimedia, serta menggalakkan pembangunan industri berkaitan dengan komunikasi dan multimedia di dalam Malaysia. Dan seterusnya, cadangan penambahbaikan peranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu SKMM. Cadangan antaranya SKMM adalah berperanan hanya sebagai tempat mengumpul aduan, membuat siasatan dan melakukan sekatan kepada halaman-halaman yang melanggar Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. SKMM juga tidak mempunyai kuasa dalam menangkap penjenayah cyber, hanya bergantung kepada PDRM yang mempunyai kuasa dalam mengeluarkan waran dan menangkap pelaku. Oleh itu, cadangan untuk menaik taraf peranan SKMM agar boleh dan mempunyai kuasa dalam menangkap penjenayah cyber tanpa melalui prosedur yang panjang. Dan seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan saya kepada Encik Muhammad Razmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Razmi bin Hamzah, nombor metrik 268815 dari grup E PJJ Kota Baru. Saya ingin menyambung pembentangan dari kawan saya, Nik Muhammad Reza. Cadangan penambahbaikan yang perlu diadakan ialah Seksyen 3 dan Akta Jenayah Komputer, iaitu negara seharusnya bergerak seiring dengan pembangunan teknologi. Undang-undang tidak melalui proses evolusi yang seharusnya dilakukan untuk negara yang tengah membangun. Seksyen 3 Akta Jenayah Cyber 1997 yang mana tidak digubal semula dan mempunyai banyak kekurangan. Para pengguna tidak mempunyai kebenaran dalam mengakses akaun sendiri. Namun pada hakikatnya, pihak ketiga mempunyai kebenaran dalam mengakses akaun pengguna dan mengambil data maklumat pengguna tanpa kebenaran. Hendaklah disemak semula agar menjadi lebih terperinci kerana ia melibatkan penyalahgunaan komputer untuk tujuan jenayah. Akta Perlindungan Peribadi 2010 untuk mengawal sebarang aktiviti komersial melibatkan data peribadi seseorang individu. Hanya individu yang terlibat dalam aktiviti komersial perlu mendaftar di bawah akta ini. Namun kepada individu yang tidak terlibat dengan aktiviti komersial tidak perlu didaftarkan.
Banyak masalah akan timbul jika penjagaan yang tidak terlibat dalam aktiviti komersial tidak mendaftar di bawah akta ini. Potensi keselamatan data peribadi yang mereka ada malah adalah tidak terjamin keselamatannya. Perlu digubah semula agar sebarang aktiviti yang terlibat atau tidak terlibat dengan aktiviti komersial perlu mendaftar di bawah Akta Perlindungan Peribadi 2010 agar menjamin keselamatan data peribadi yang mereka ada dan diuruskan dengan selamat. Dengan ini, saya ingin memberi laluan kepada kawan saya, Muhammad Hikmaluddin, untuk menyambung pembentangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hikmaluddin Hizbullah 267-198 daripada kumpulan 4 kampus Kota Baru, Kelantan. Terima kasih kepada kumpulan saya dan saya akan menyambung semula presentation berkenaan tugasan undang-undang komunikasi ini daripada kumpulan saya. Jadi untuk ini saya akan menerangkan tentang Akta Perdagangan Elektronik 2006. Tidak tertulis atau menyediakannya akta yang wajib untuk diikuti oleh pengguna yang menggunakan atau memberikan sebarang pesanan teks elektronik di dalam mana-mana urus niaga perdagangan melainkan mereka mendapat keizinan. Sebarang urus niaga penjualan dan pembelian barang tidak dikategorikan sebagai satu tindakan jenayah, di mana setiap urus jual beli yang tidak diselia adalah tidak dikira sebagai satu jenayah. Dan benda ini biasa berlaku di dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram, di mana kebiasaannya founder produk yang tekan mostly adalah kebanyakan adalah wanita yang membuat transaksi ini. Sebarang urus niaga, penjualan dan pembelian barang tidak dikategorikan sebagai satu tindakan jenayah. Apa-apa aktiviti jual beli, contohnya menjual makanan kucing di dalam grup-grup Facebook seperti kucing saya pakai apa hari ini, macam-macam lagi lah grup dia. Dan ada yang telah trade cryptocurrency secara peer to peer dalam mana-mana exchanger besar cryptocurrency, di mana tindakan ini adalah bukan satu jenayah sekiranya tidak berlaku sebarang unsur penipuan. Okey, para peniaga perdagangan mempunyai peluang untuk memanfaatkan keadaan ini untuk melepaskan diri dari disabitkan salah kerana melakukan penipuan dalam perdagangan. Ini kerana mereka bebas untuk memilih untuk mengikuti akta tersebut atau tidak. Okey. Sebagai kesimpulannya, masyarakat yang prihatin hendaklah bekerjasama bersama-sama pihak berkuasa dalam menangani jenayah cyber yang semakin berleluasa. Sekiranya berlaku apa-apa penipuan ataupun unsur ugutan dalam jenayah dalam sosial media, silalah lapor kepada pihak polis, memberikan mereka didikan awal kepada anak-anak tentang bahayanya jenayah cyber dan memerhati sikap setiap kelakuan anak mereka dari internet. Benda yang kita takuti biasanya tentang jenayah cyber ni adalah untuk anak-anak, biasanya adalah pedofilia. Mereka sangat bahaya kepada anak-anak kita. Lepas tu kita kena bertindak cepat. Ini merupakan salah satu langkah untuk membendung dan melindungi golongan belia daripada menjadi mangsa jenayah cyber, terutama sekali kes pedofilia dan kes penipuan lah, kes scammer. Walaupun teknologi adalah sebahagian dalam hidup kita, namun kita jangan biarkan jenayah cyber menjadi sebahagian daripadanya. Untuk itu,
kita sebagai orang dewasa kenalah awasi setiap tindak tanduk anak kita di dalam media sosial, terutamanya seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ada yang terbaru sekali adalah TikTok, di mana kanak-kanak biasanya anak-anak remaja suka membuat aksi yang tidak elok lah di dalam konten TikTok tersebut. Saya sebagai masyarakat yang perhatian, kita kenalah elakkan diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita, anak-anak kita terdedah dengan ancaman jenayah cyber. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.